isu buku hadis 40 ni, kita kena akui bahawa saranan yang dikemukakan oleh kerajaan itu adalah satu perkara yang sangat baik, maka sepatutnya mendapat sokongan daripada kita secara penuh. Apatah lagi apabila kita mendapati bahawa ada pihak-pihak yang tidak senang dan hampir sahaja menolak, maka ini menuntut supaya kita memberikan lagi sokongan kita ke arah saranan atau usaha yang dimulakan oleh kerajaan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan buku hadis 40 itu, sememangnya ia adalah buku yang sangat bagus dari sudut topiknya dan juga daripada sudut isinya. Ia adalah buku hadis, menghimpunkan sebanyak kira-kira 40 buah hadis yang sahih-sahih belaka, yang membicarakan topik-topik asas, perkara-perkara penting dan utama dalam agama. Ini ternyata bahawa buku yang hendak ditegahkan oleh kerajaan itu adalah buku yang boleh kita kata yang cukup baik, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang berada di peringkat permulaan. Kerana kalau kita perhatikan buku hadis 40 tu, dia adalah buku yang ringkas, bukan jenis buku yang tebal, panjang, lebar dan sebagainya. Dia adalah buku yang ringkas, yakni mudah. Dia dikira sebagai buku permulaan bagi penuntut-penuntut ilmu agama. Buku hadis 40 dianggap sebagai buku permulaan, yakni buku yang mukaddimah bagi sesiapa yang ingin mendalami ilmu agama. Justru saya kira kita terpanggil untuk kita menggembeleng tenaga dalam menyokong saranan ini dan kita membantu dengan sedaya apa yang mampu kita lakukan. Kerana benda yang baik kita kena sokong, betul? Seperti mana kalau benda yang buruk kita kena berlepas diri. Tapi kalau benda baik pun kita buat berlepas diri, apa nak jadi dengan kita? Sedangkan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah dalam hal yang kebaikan dan perkara yang menjurus kepada ketaatan. Alhamdulillah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Saya termasuk dalam mereka yang telah mengarang buku hadis 40 ni. Alhamdulillah, seperti yang disediakan di atas meja ni, buku hadis 40. Jadi saya ingat ini adalah satu peluang, satu ruang untuk dimanfaatkan bagi membantu saranan kerajaan untuk mengetengahkan buku hadis 40 ni kepada para pelajar secara amnya. Dan insyaAllah kita sedia maklum tentang keutamaan menuntut ilmu itu, ketika mana buku hadis 40 ni adalah buku asas bagi penuntut-penuntut ilmu, dan keutamaan menuntut ilmu itu insyaAllah kita sedia maklum, seperti mana yang Allah sebutkan dalam sekian banyak nas. Antaranya Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dalam ayat lain Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, Allah tinggikan darjat mereka yang beriman dan mereka yang menuntut ilmu. Dan buku hadis 40 ni adalah sebaik-baik buku untuk dimanfaatkan bagi para penuntut ilmu. Apabila membicarakan tentang buku, insyaAllah kita juga maklum keutamaan memiliki buku. Menuntut ilmu itu satu, itu secara umum, tetapi memiliki buku ini adalah di antara wasilah jalan untuk kita nak menuntut ilmu. Yani ketika mana agama Islam kita ini, tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar dengan kita bertaklid, kita terikut-ikut dengan apa yang orang di sekeliling buat dan kita pun buat. Bukan begitu. Agama Islam dia berdiri atas landasan ilmu, dia berdiri atas landasan wahyu, firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan seperti yang kita dah sebut banyak kali tadi, bahawa buku hadis 40 ni adalah buku himpunan sabda Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan qayyidul ilm bil kitab, tambatkanlah ilmu itu dengan buku. Yakni kalau kita nak sekadar nak bergantung kepada hafalan kita, berapa banyaklah sangat yang boleh kita bawa dalam hafalan kita. Jadi nak menunjukkan keutamaan memiliki buku atau keutamaan menulis, menambat ilmu secara menulis. Dan insyaAllah kita tahu tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullah ketika dalam dia proses menuntut ilmu, apabila dia pergi belajar dengan gurunya Imam Malik. Sedangkan waktu itu Imam Malik sudah mengarang bukunya Al-Muwatta, buku hadis juga, barangkali jauh lebih tebal lagi berbanding buku hadis 40 ni. Tetapi kerana kemiskinan Imam Syafi'i ketika itu dan tak mampu nak membeli buku Muwatta itu, akhirnya dia menghafal dalam waktu yang singkat, dia menghafal buku Al-Muwatta itu. Jadi ini satu pelontaran lah persoalan kepada kita, adakah kita mampu menghafal hadis-hadis tu? Maka kalau kita sudah mampu hafal dan kita sudah hafal, tak payah nak beli. Tetapi kalau rasa keupayaan menghafal itu tidak sampai ke tahap macam tu, maka nak tak nak kita kena membeli buku-buku agama ini untuk kita tambatkan ilmu itu secara buku dalam tulisan, dan termasuklah dengan kita membeli buku hadis 40. Jadi saya ingat dengan ada yang bertanya tadi, insya-Allah dalam masa yang terdekat ni kita akan mulakan kempen sebar buku hadis 40. Ya, insya-Allah. Saya ingat ini adalah satu peluang untuk kita gunakan bagi kita sebarkan buku karangan ulama hebat seperti Imam An-Nawawi. Barangkali pihak kerajaan, apa yang saya fahamlah, mereka nak menyebarkan buku hadis 40 ni kepada sekolah-sekolah kerajaan barangkali. Maka kita ambil inisiatif untuk kita sebarkan buku hadis 40 Imam An-Nawawi ini ke sekolah-sekolah tahfiz atau sekolah-sekolah swasta. Saya berbesar hati untuk nak panggil para ikhwah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bantu dalam inisiatif ini. Kita bantu pihak kerajaan dalam usaha ini untuk kita sebarkan ilmu. Apatah lagi apabila ada pihak-pihak yang nak menyekatnya. Takkan kita nak berpeluk
elok tubuh, duduk diam, tidak membuat apa-apa. Sedangkan seperti Allah sebut dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sedaya upaya nak memadamkan cahaya Allah. Mereka nak padamkan cahaya kebenaran. Dan saya lihat ada dalam media sosial dalam sehari dia ni ada pula sampai nak kata, oh dalam hadis 40 ni ada hadis-hadis yang tak sesuai. Ini perkataan-perkataan yang bagi saya sangat melampau lah. Sangat melampau. Sehingga ada yang kata, oh, ada beberapa hadis yang ada baiknya dikeluarkan. Subhanallah. Imam An-Nawawi dah memuatkan 42 secara tepatnya lah. 42 hadis dalam buku hadis 40 ni. Memuatkan 42 hadis. Dan itulah 40 hadis yang tersimpan rapi dalam buku beliau ini. Bertahun-tahun. Beratus tahun. Bukan bertahun-tahun. Beratus-ratus tahun. Tiba-tiba tak semena-mena dengan perkembangan yang berlaku di negara kita, ada pula suara yang kata kita kena buang beberapa hadis daripada buku ni. Saya khawatir ini satu inisiatif atau satu usaha yang sangat tidak baik dan hanya akan membawa kita ke arah kebinasaan apabila buku para ulama diperlakukan, diselewengkan dengan sedemikian rupa oleh golongan yang tak setuju pun dengan agama. Maka gerangan apa kita nak memberi mereka muka? Bahkan kita harus tampil dengan penuh berani dan penuh cekal untuk kita gagalkan usaha mereka itu dengan kita membuktikan, melaksanakan apa yang sebaliknya, dengan kita sebarkan buku hadis 40 ni seluas-luasnya kepada masyarakat, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekolah. Nanti insya-Allah dalam kempen sebar buku hadis 40 insya-Allah kita akan laksanakan, lancarkan melalui website idrissulaiman.com, ataupun kalau ada sebarang pertanyaan lanjut saya ingat boleh bertanya dengan saudara Talha. Boleh Talha? Barakallahu fiik.